Salam sejahtera murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah murid-murid, sekarang keluarkan buku teks kamu dan buka muka surat 133. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sisa pepejal. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menerangkan kepada kamu standar pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.5.3. Membaca, memahami, dan menakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. Oleh itu, dalam pelajaran kali ini, kamu akan dapat melengkapkan grafik, menjawab soalan, dan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diberi. Manakala nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah rasional. Baiklah murid-murid, ini merupakan paparan yang terdapat di dalam buku teks kamu di muka surat 133. Unit 27, mengurus sisa pepejal. Manakala tajuk kecil ini adalah sisa pepejal, di mana kita akan mempelajari tentang sisa pepejal berdasarkan petikan yang akan kita baca sebentar lagi. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita membaca bersama-sama tentang sisa pepejal. Pengurusan sisa pepejal ialah bidang yang penting pada masa sekarang. Pengurusan sisa pepejal yang berkesan dapat membantu kita hidup dalam persekitaran yang selesa. Sisa pepejal dari rumah dan industri dilupuskan dengan pelbagai cara. Cara yang biasa dijalankan ialah pemprosesan sisa pepejal di loji pemprosesan. Sisa pepejal kemudiannya diasingkan dan digitar semula. Cara ini juga dapat mengurangkan bau busuk. Selain cara itu, sisa pepejal atau sampah sarap dilupuskan menerusi penggunaan teknologi pembakaran. Teknologi ini ialah teknologi pembakaran tanpa oksigen pada suhu yang tinggi. Cara ini lebih berkesan untuk pelupusan sisa pepejal. Semasa proses pelupusan, sisa pepejal akan menghasilkan baja dan tenaga elektrik. Cara pengurusan sisa pepejal yang mesra alam memberikan banyak faedah kepada kehidupan kita. Baiklah murid-murid, daripada petikan yang kita baca tadi, cikgu harap kamu dapat memahami tentang sisa pepejal. Sekarang kita teruskan. Berikut merupakan tugasan yang perlu kita selesaikan di dalam pembelajaran kali ini, yaitu melengkapkan grafik. Grafik yang terdapat dalam pembelajaran kali ini ialah dalam bentuk jadual. Kemudian, menjawab soalan pemahaman, di manakah sisa pepejal dihantar dengan berdasarkan cara yang pertama. Dan soalan seterusnya, bagaimanakah kamu menguruskan sisa pepejal di rumah? Baik, di tepi sini terdapat satu simbol seperti lampu yang menyala. Ini bermakna kamu harus menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi kamu untuk menjawab soalan ini. Sekarang kita teruskan. Baik, berdasarkan petikan ini,
kita akan mencari jawapan bagi soalan 1 dan soalan 2. Baik, sekarang kita lihat tugasan yang pertama, yaitu melengkapkan grafik. Di sini terdapat petak-petak yang bertanda pensel ini yang kita harus jawab ataupun cari jawapan daripada maklumat yang diberi ataupun maklumat yang telah kita baca tadi. Kemudian kita akan membuat keputusan. Apakah cara yang paling sesuai untuk melupuskan sisa pepejal? Baik, sekarang kita lihat ataupun kita cari jawapan tentang cara pengurusan sisa pepejal dan apakah pula kebaikan cara pengurusan sisa pepejal berdasarkan cara yang pertama dan cara yang kedua. Baik, kita lihat. Ini merupakan petikan yang telah kita baca tadi. Dan tentang cara, kita boleh lihat cara yang pertama di perenggan yang kedua. Baik, dalam petak merah ini merupakan cara yang pertama. Manakala cara yang kedua pula adalah daripada petak yang berwarna biru ini. Baik, sekarang kita lihat. Cara yang pertama, pemprosesan sisa pepejal di loji pemprosesan. Apakah pula kebaikannya? Betul, mengurangkan bau busuk. Baiklah murid-murid, ini merupakan cara yang pertama. Baik, sekarang kita lihat cara yang kedua. Penggunaan teknologi pembakaran. Apakah pula kebaikannya? Betul, kebaikannya ialah menghasilkan baja dan tenaga elektrik. Baik, daripada jawapan yang kita perolehi di sini, kita akan pindahkan ke dalam petak-petak ini. Oke, kita lihat cara yang pertama. Pemprosesan sisa pepejal di loji pemprosesan. Kebaikan, mengurangkan bau busuk. Cara yang kedua, penggunaan teknologi pembakaran. Kebaikannya pula ialah menghasilkan baja dan tenaga elektrik. Baik. Keputusan, apakah cara yang paling sesuai untuk melupaskan sisa pepejal? Baik, untuk jawapan ini, kita akan jawab di soalan yang seterusnya. Baik, melengkapkan grafik. Untuk cara dan kebaikan, kita sudah melengkapkannya tadi. Sekarang kita lihat pula apakah keputusan. Apakah cara yang paling sesuai untuk melupuskan sisa pepejal? Cara yang paling sesuai untuk melupuskan sisa pepejal ialah dengan menggunakan teknologi pembakaran kerana cara pengurusan sisa pepejal yang mesra alam dapat memberi banyak faedah terhadap kehidupan kita. Adakah kamu bersetuju dengan keputusan ini? Ataupun keputusan kamu adalah mengikut cara yang pertama tadi? Boleh, kamu boleh menjawab dengan memberikan alasan yang kukuh. Baiklah, sekarang kita teruskan. Menjawab soalan pemahaman. Di manakah sisa pepejal dihantar dengan berdasarkan cara yang pertama? Baik, sekarang kita lihat
cara yang pertama di dalam petak yang berwarna merah ini. Cikgu pindahkan ke sini. Oke, soalannya ialah di manakah? Kita harus menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang lengkap. Berdasarkan cara yang pertama, sisa pepejal dihantar ke loji pemprosesan. Oke, sekarang kita sudah mendapat jawaban untuk soalan ini. Mudah kan? Baik, sekarang kita teruskan. Bagaimanakah kamu menguruskan sisa pepejal di rumah? Nah, lihat dalam soalan ini. Soalan ini bertanya tentang bagaimanakah kamu menguruskan sisa pepejal di rumah. Dan ada tanda ataupun simbol lampu yang menyala di sini. Ini menandakan kamu harus menjawab soalan ini dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi kamu. Sila jawab dengan menggunakan ayat yang lengkap. Cara saya menguruskan sisa pepejal di rumah. Kamu perlu menjawab soalan ini secara hebat. Oke, murid-murid, cikgu akan menantikan jawaban kamu. Bagi murid-murid yang baru sahaja menonton video ini, kamu boleh menjawab di ruangan komen. Baik, latihan. Ini merupakan latihan untuk murid-murid cikgu. Latihan 1, sila salin jadwal ini dan lengkapkan. Cara pengurusan sisa pepejal. Cara. Apakah caranya? Kebaikan. Apakah kebaikannya? Yang kita sudah bincangkan sebentar tadi. Kemudian latihan yang kedua, yaitu menjawab soalan pemahaman. Yang pertama, di manakah sisa pepejal dihantar dengan berdasarkan cara yang pertama? Yang kedua, bagaimanakah kamu menguruskan sisa pepejal di rumah? Dan yang ketiga, apakah cara paling sesuai untuk melupuskan sisa pepejal? Sila salin soalan dan jawab dengan ayat yang lengkap. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, peringatan kepada murid-murid, jangan lupa siapkan dan hantar hasil tugasan kamu ya. Selamat belajar. Bye-bye.